Bismillah. Tak ada speaker. Ada ni. Oh, ni Hussein ni. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nurika syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wassahhil lana abwaaba fadlik wa atmim lana nurana ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Alhamdulillahillazi atla'a fi samawati qulubil mu'minin syumusal ma'rifati musyrifatan bi anwarit tauhid wal yaqin. Kata Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Zain Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, puji itu bagi Allah. Allah yang menaikkan pada beberapa langit
menaikkan segala hati orang yang mukminin, menaikkan akan beberapa matahari pengenalan, padahal cemerlang ia hati orang mukminin, cemerlang dengan cahaya tauhid dan yakin. Ini bait syair yang pertama. Apa dia nak kata tu tak faham. Jadi malam ni insya-Allah sekiranya ada kesempatan kita hurai dia. Jadi setelah mana Syekh Ahmad memulakan kitab Faridatul Faraid ini dengan katanya Bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah itu dia memuji-muji Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillahillazi atla'a fi samawati qulubil mu'minin. Puji itu bagi Allah. Apa puji itu? Yakni segala puji. Kerana apa segala puji? Kerana faham pada perkataan ataupun kalimah alhamdulillah, asalnya hamdun satu puji, tetapi manakala dimasukkan di awal perkataan hamdun dengan perkataan alhamdu, ditambah alif lam pada kata hamdun, maka yang asalnya makna mufrad satu puji berubah menjadi makna jamak. Asal makna mufrad berubah jadi makna jamak. Asal makna satu puji, hamdun satu puji mufrad, manakala tambah di hadapannya alif lam alhamdu, maka yang makna mufrad tadi itu, makna satu puji berubah jadi banyak, yakni segala puji. Sebab itulah dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala berfirman di dalam suratul Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah tu ialah Rabb yang menjadikan sekalian alam ni. Maka Allah Ta'ala menggunakan perkataan alhamdulillah, tidak gunakan perkataan hamdan lillah. Kalaulah hamdan lillah satu puji, sebaliknya sekarang ditambah alif lam pada hamdun, maka merubah makna satu tadi tu, makna mufrad satu puji berubah jadi jamak, jadi banyak. Maka terjemahannya yakni segala puji. Segala puji tu banyak segala puji tu. Segala puji tu bagi Allah, yakni milik ataupun mustahak ataupun tertentu hanya milik Allah sahaja. Puji-puji, segala puji ni milik Allah Ta'ala jah. Hanya mustahak tertentu, puji-puji yang banyak tadi tu hanya milik Allah. Itu panggil segala puji. Maka bila sebut segala puji, banyaklah puji tu. Berapa banyak-banyak tu ada berapa?
Maka segala puji tu ada terbahagi kepada 4 bahagian. Ada 4 kategori yang dikatakan alhamdu tadi. Segala puji tu milik Allah, maka segala puji tu banyak. Berapa? Ada 4 bagai. Ada 4 bahagian. Yang ni kita sudah maklum. Cuma kita nak muzakarah ulang-ulang saja. Mana satu puji yang pertamanya, satu bagaian yang pertama, satu bahagian yang pertamanya, bahagian daripada segala puji tu yang ada 4 kesemuanya tu. Yang pertamanya puji qadim bagi qadim. Puji qadim bagi qadim, yakni puji Allah Subhanahu wa taala. Qadim, Allah taala tu qadim. Dia puji zat dia sendiri. Bila dia puji zat dia sendiri tu sedia kala. Ni kena kepada takluk tanjizi qadim bagi sifat kalam. Manakala kita akan bicara pada sifat kalam nanti, di sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kategori yang pertama segala puji tu iaitulah puji Allah Ta'ala yang qadim. Dia puji zat dia sendiri. Bila dia puji tu sedia kala. Sedia kala lagi dia puji diri dia tu. Dia puji sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah Ta'ala tu dia kata dialah yang sebaik-baik penghulu. Dialah sebaik-baik yang menolong. Kita ni berhajat pada Allah. Tiap-tiap aduan kita adu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala kata dialah yang sebaik-baik Tuhan dan sebaik-baik yang menolong. Tak ada dah orang lain. Itu dia puji diri dia. Bila dia puji diri dia, sedia kala lagi dia puji diri dia. Sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran. Ini panggil puji bagaian yang pertama. Maka dalam bab segala puji ni, maknanya ada 4 kesemuanya. Maka 2 daripadanya mudah kita fahami. Adapun 2 daripadanya lagi tu, ada keliru sikit. Maknanya perlu kepada pencerahan. Maka bagaian yang pertama tadi tu tak ada muskil. Kerana Allah Ta'ala dia puji diri dia. Bila mana dia puji diri dia, maka puji tadi tu kembali kepada dia. Sebab apa? Sebab dia puji diri dia. Bila mana dia puji zat dia, maka kembali puji tersebut kepada diri dia. Maka tak ada muskil ni. Banyak sekali ayat-ayat yang Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang mana dia tu puji diri dia sendiri. Allah Ta'ala puji diri dia, zat dia. Antara ayat lain lagi, la ilaha illa ana. Tidak ada dah Tuhan yang sebenar melainkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tu dia puji diri dia. Ni dia panggil puji qadim bagi qadim. Maka dia puji diri dia ni, kembali puji tadi tu ialah tertentu kepada dia. Ini yang dikatakan segala puji tu milik Allah Subhanahu wa taala saja. Itu bagaian yang pertama. Tak apa, tak ada muskil, tak ada keliru. Kerana dia puji diri dia, maka puji tadi tu kembali pada dia. Yang keduanya puji hadis, puji makhluk. Bila sebut perkataan hadis di dalam ilmu akidah, jangan kita bayangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Jangan kita bayangkan perkataan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak.
Bila sebut hadis di dalam pembelajaran kita di dalam ilmu usuluddin, ilmu akidah, ilmu tauhid, bermaknanya sesuatu perkara yang sebelum ni tidak ada. Kemudian ada dan lagi akannya tidak ada. Itulah hadis. Benda baru ada atau benda baru hadis. Kita benda baru. Dulu kita tak ada, sekarang ada, lagi akan tidak ada. Tak kira selain daripada Allah Subhanahu wa taala panggil benda baru. Walaupun kain buruk, walaupun kereta buruk, baru juga dalam istilah ilmu akidah, panggil hadis. Maka bahagian yang keduanya, puji hadis bagi qadim. Puji makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang qadim. Maka bahagian yang keduanya kita hamba puji Allah. Umpama kita diberi nikmat oleh Allah, dianugerahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu nikmat, maka kita puji terlantah di lidah kita, alhamdulillah, aku syukur pada Allah. Itu kita puji Allah Subhanahu wa taala. Atau panggil kita hamba puji Allah. Ataupun di dalam ayat Al-Quran Allah taala hikayatkan perkataan hamba dia yang mengatakan alhamdulillahillazi hadana. Segala puji bagi Allah yang memberi tunjuk kepada kita, yang memberi hidayah kepada kita, yang membangkitkan kita ni di dalam agama yang sebenar. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita puji Allah. Maka bahagian yang kedua ni juga tak ada muskil. Kerana kita puji Allah. Bila mana kita yang memuji Allah Subhanahu wa taala, maka puji tersebut kembali kepada Allah, kepada Tuhan yang kita puji tu. Kita puji siapa? Allah. Maka kembali puji tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua. Yang ketiga, yang ni ada keliru. Bahagian yang ketiganya, puji qadim bagi hadis. Puji Allah Subhanahu wa taala bagi segala makhluk dia. Bagi benda baru ni, Allah Ta'ala puji hamba dia. Ini puji yang ketiga, bahagian yang ketiga. Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala tu, dia puji diri kita, dia puji hamba dia, dia puji ciptaan dia, dia puji makhluk dia, dia puji benda baru. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, sebaik-baik hambaku, sebaik-baik hamba aku ialah bahawasanya yang banyak taubat. Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hambaku ialah bahawasanya yang berakhir taubat, yang suka kepada taubat, yang gemar kepada taubat, yang selalu taubat. Yang ni Allah Ta'ala puji sebaik-baik hamba aku. Allah Ta'ala puji orang yang banyak taubat. Allah Ta'ala puji malaikat. Allah Ta'ala puji nabi-nabi dia. Allah Ta'ala puji rasul-rasul dia. Allah Ta'ala puji awliya illah. Allah Ta'ala puji ulama-ulama. Allah Ta'ala puji siapa tu? Puji hamba dia, makhluk dia. Allah Ta'ala puji benda baru. Maka puji ni pun milik Allah Subhanahu wa taala. Itu ada muskil. Dia puji kita, dia puji para rasul, dia puji nabi-nabi, dia puji malaikat, dia puji awliya illah, tapi tak kembali pada awliya illah puji tadi. Tak kembali pada rasul puji tadi tu. Tak kembali pada malaikat puji tadi. Tak kembali kepada orang yang banyak taubat kepada Allah puji tadi. Itu ada muskil situ. Yang keempat, puji hadis bagi hadis. Puji benda baru ni, iaitulah kita hamba Allah.
puji sesama kita yang lain. Umpamanya kita lihat si Muhammad berjuruh dia, kita kata dia mu ni berjuruh lah, mu ni rajin lah buat ibadat, mu ni semak lah muka mu ni comel lah semek weh, buat menatu sekali. Umpamanya tu puji sesama kita. Sama-sama puji, saling-saling puji di antara satu sama lain. Panggil puji yang keempatnya, puji hadis bagi hadis. Maka kita puji sesama kita tadi tu. Muhammad puji Ahmad, Ahmad puji Zaid, Zaid puji Abu Bakar dan sebagainya tu. Tak kembali pujian tersebut kepada yang dipuji. Kita puji si Zaid, tapi si Zaid tadi tu tak dapat habuan pujian yang kita puji kepada dia tadi tu. Tu tak boleh dia ni. Tu ada muskil. Sedangkan kita puji dia ni, dia lah puji tu. Kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Tu ada muskil bahagian yang keempat dan bahagian yang ketiga. Maka bahagian yang ketiga tadi, iaitulah puji qadim bagi hadis. Puji kita makhluk ni kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat nikmat kita puji Allah. Apa ni maknanya? Bahagian yang ketiganya tadi, puji apa? Puji qadim bagi hadis. Allah Ta'ala puji kita. Allah Ta'ala puji kita, tapi puji tersebut tak boleh kepada kita, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dia puji kita banyak taubat, dia puji malaikat dia, tapi tak boleh kepada malaikat pujian tadi tu. Sebab apa? Malaikat yang banyak taubat, aulia illah, nabi-nabi, rasul-rasul, semua tu siapa buat? Siapa cipta? Allah. Dah Allah, dia puji barang dia, maka dia jadikan yang banyak taubat, dia jadikan malaikat, dia jadikan aulia illah, dia puji barang dia. Dia puji perbuatan dia. Dia puji apa hak dia jadi. Maka dia puji apa hak dia jadi, hak dia jadi tu milik dia, maka dia puji milik dia, kembali pada dia puji tadi. Contoh yang kita boleh fahamnya, misal kita tukar rumah umpamanya. Kita pandai pertukangan. Kita pandai buat rumah. Maka kita belilah tanah di Ijo dengan harga 50,000. Luk banglo kita beli. Nak beli di puncak alam maknanya tak mampu dah. Kerana golongan beradawan dah di sini ni. Orang-orang kaya. Tak mampu dah nak beli sini, maknanya mahal tanah, mahal rumah. Beli di Ijuk lah umpamanya. Belilah dengan tanah tadi tu nak buat rumah. Daripada pelan lagi, daripada perbuatan ukiran rumah lagi, kita beli, maknanya siming-siming pun kita bina semuanya, kita belaka. Tak ada pun habuan orang lain yang bina rumah kita tadi. Semata-mata kudrat kita buat tadi tu. Kita buat seorang, tak berkongsi dengan yang lain. Habis siap cat apa semua, kita keluar dengan warna-warninya rumah kita. Kita pun tengok tilik di rumah kita tadi tu. Comel rumah ni. Tu puji siapa tu? Puji dia. Sebab apa dia buat tu? Pakai puji rumah. Puji dia, comel rumah ni. Tu puji diri dia, pandai buat dan sebagainya. Ni pun sama. Allah Ta'ala puji kita. Puji hamba dia yang banyak taubat. Siapa yang buat banyak taubat tu? Allah. Yang banyak taubat tu Allah buat. La tataharrakun zarratun illa biiznillah. Tidak akan terjadinya satu-satu perbuatan melainkan dengan izin Allah, memberi isyarat kepada kita perbuatan Allah. Wa ma khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala lah yang menjadikan kita, dan apa yang kita buat Allah yang menjadikan. Maka kita banyak ibadah, rasul-rasul semua tu milik Allah.
Maka kembali puji tadi itu tertentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempatnya tadi, puji kita sama-sama kita. Kita puji sama-sama kita, si Zaid puji si B, si B puji si C. Tu tak kembali puji tadi tu kepada yang kita puji. Tak boleh dia puji tadi tu. Milik Allah. Kerana kita ghalibnya, kebiasaannya kita puji sifat. Kalau puji zat dia pun milik Allah. Diri dia pun milik Allah. Tapi ghalibnya kita puji sifat. Oh, mu hidup macam ni. Oh, Pak Syahrukh Khan aku tengok mu ni. Umpamanya. Oh, mu body mu ni. Sada molek macam Salman Khan. Tu. Puji tu kita puji tu. Tapi adakah pujian kita tadi tu kembali pada dia? Tidak. Puji tu kembali pada Allah. Milik Allah Subhanahu wa taala. Kita puji sifat tadi tu. Siapa yang menjadikan sifat tu? Allah. Siapakah yang menciptakan sifat tadi tu? Allah. Maka puji yang keempat tu pun, walaupun nampak puji sesama kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ya, hakikatnya kembali puji tadi tu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita puji orang tu berjuru, soleh, rajin dan sebagainya. Maka puji tadi tu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Umpama kita nak cari, umpamanya kita bina surau baru, umpamanya kita nak buat khat dalam grup surau kita. Kena cari orang yang pandai buat khat. Kita pergi kedai khat, yang orang pandai buat khat, kita tengok benda-benda yang dia tulis tadi, kita tengok. Oh, comelnya khat ni. Tu tuan dia duduk tepi tu. Oh, comel weh. Khat ni. Seni molek kita kata. Tu dia dengar tadi tu terbah hidung tu. Luruh bulu-bulu hidung. Apa? Kita puji benda yang dia buat. Kita puji benda yang dia buat. Sama juga. Kita puji sama-sama kita tadi, kita puji siapa? Puji benda yang Allah Subhanahu wa taala buat. Yang Allah taala cipta. Maka puji tadi tu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka empat puji tadi tu kita retilah, kita fahamlah maknanya. Semuanya keempat-empat tadi tu milik Allah Subhanahu wa taala. Bila mana empat-empat tadi tu milik Allah Subhanahu wa taala, maka salah besar kita ambil puji yang milik Allah Subhanahu wa taala. Manakala orang puji kita, kita terhenti puji tadi tu di kita. Kita tak serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah akan timbulnya perasaan riya, timbulnya perasaan keji, perasaan-perasaan yang dicela pada syarak. Sifat-sifat yang syarak kita tak berkenan, takabur dan sebagainya. Kerana apa? Kita ambil pujian orang tadi tu, kita serah di kita saja, tak beri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terberanaklah sifat-sifat yang tak baik tadi tu. Maka kalau orang puji kita, maka kita serah puji tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu panggil puji. Puji-puji ni maknanya orang sebut baik kepada kita. Puji-puji ni orang sebut baik kepada kita. Manakala orang sebut baik kepada kita, nama puji. Tu orang sebut baik kepada kita tu kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala tak buka aib di kita. Dengan bahawa orang puji kita, orang nampak kita tu berjuru, baik, soleh dan sebagainya. Maka kalaulah Allah Subhanahu wa taala buka aib kita dengan bahawasanya seseorang tu tahu perangai kita sebenarnya bagaimana, tentu sekali orang tu tak puji dah kita. Boleh jadi orang tu celah nah kita, baru tahu perangamu ni. Selama ni nampak berjuru cih je. Tu. Sebab apa? Manakala seseorang tu nampak keburukan kita, maka orang puji-puji ni kerana Allah Ta'ala tutup aib kita. Manakala Allah Ta'ala tutup aib kita nilah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala, orang puji kita dan sebagainya. Tapi ingat,
puji tersebut jangan sampai kita simpan dalam hati, tapi serah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita. Yang hakikatnya membuat kita ni begini. Yang jadikan kita ni dipuji oleh seseorang, yang nampak kita baik dan sebagainya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala lah yang melakukan, yang buat dan sebagainya. Salah kita ambil puji tadi, letak di diri kita. Maka dalam bab puji ni maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadangnya dia sendiri puji. Kadang-kadang juga dia cela orang memuji. Kadang-kadang dia sendiri puji. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia puji Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi kata, "Law wuzinal iman, law wuzinal imani Abi Bakrin bil imanil alam la rajaha." Allah ni Nabi kita puji, sekiranya jikalau ditimbangkan, dineracakan, dihisapkan akan iman bagi Abu Bakar radhiyallahu anhu, dihisap, ditimbang dengan iman segala isi alam. Itu Nabi puji. Nabi puji Sayyidina Abu Bakar, kalaulah ditimbangkan iman Sayyidina Abu Bakar seorang dia dengan iman makhluk ni yang terdiri daripada malaikat, jin, manusia, iman Abu Bakar seorang je, nescaya berat iman Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu. Melambung Nabi puji. Nabi puji Sayyiduna Abu Bakar. Kalaulah ditimbang iman Sayyiduna Abu Bakar dengan isi alam ni, berat dia lagi, melambung. Ataupun Nabi puji Sayyiduna Umar Al-Khattab. Nabi kata, "Laulan ub'ath la bu'istu ya Umar." Sekiranya aku ni tak dibangkit oleh Allah Ta'ala jadi Nabi, jadi Rasul, kalau aku tak ada, nescaya mulah yang akan dibangkit. Umar jadi Nabi, jadi Rasul. Tu Nabi puji Sayyiduna Umar, Nabi puji Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kadang-kadang juga Nabi cela orang yang memuji. Sebagaimana berlaku pada para sahabat. Sahabat puji sesama dia. Dia puji, Nabi dengar. Nabi dengar pujian sahabat kepada sahabat yang lain. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Waihaka, celakamu, kesiannya kamu, sedihnya kamu, qata'ta unukhan sahibik, mu telah memutuskan, mu telah kerak tekak kawanmu sendiri." Nabi celak orang yang puji sahabat tu tadi tu. Tadi Nabi sendiri puji, sekarang pula Nabi celak orang yang memuji. Kerana apa? Kerana orang yang memuji sahabat yang lain tu, yang Nabi celak tadi tu, kerana dia tak jaga hati dia. Adapun Nabi puji Sayyiduna Abu Bakar, Nabi puji Sayyiduna Umar Al-Khattab, walaupun Nabi puji tapi dia makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi puji. Adapun yang ni Nabi tahu, sahabat puji sesama dia tadi tu, orang tu tadi tu dia tak jaga hati dia. Maka faham di sini dalam bab puji memuji kena tengok keadaan. Yang ni kita kena belajar di dalam kitab Penawar Bagi Hati. Dalam bab dia lah. Maknanya kalau nak puji, jangan kita puji benda-benda yang berlebihan. Sepatutnya kita puji dianya kaki saja, tapi kita puji tak berlebihan sehingga jadi 7 kaki kita puji dia, melambung puji dia. Ini salah. Bawa kepada benda tu benda dusta. Kita bohong percakapan kita. Maka apa hukum dusta? Apa hukum bohong? Haram.
ataupun kita nak puji tadi tu, maknanya kita puji biar betul-betul kita puji. Jangan kita tak sama dengan dalam hati kita. Hakikat dalam hati lain tapi keluar di mulut lain. Tu panggil kita puji tak bertepatan dengan apa yang ada dalam hati kita. Sifat apa tu? Sifat munafik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Tu sifat munafik. Munafik ni apabila dia bertemu dengan orang-orang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah, dia kata aku pun beriman kepada Allah, aku geng-geng kamu juga. Sebaliknya apabila dia balik, dia bertemu pula dengan puak-puak musyrikin, dia kata oh kita aku, semua aku juga. Aku duk puji, aku kata dengan Islam tadi, maknanya aku kata aku puak-puak dia. Oh sesungguhnya innama nahnu mustahzi'un, aku nak olok-olok saja. Tu panggil sifat munafik tadi tu. Maka dalam hal kita nak puji, pastikan kita puji tu sebagaimana yang ada dalam hati kita. Jangan kita orang, maknanya kita puji lagi orang yang fasik. Tak boleh juga. Kerana orang fasik ni dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita puji. Nabi kata innallaha ta'ala yaghdabu iza mudihal fasiqun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala murka, marah kepada apabila seseorang tu puji akan orang-orang yang fasik, akan orang-orang yang zalim. Tak boleh kita nak puji dia. Kita puji umpamanya orang-orang yang zalim sebab apa? Kita puji orang-orang fasik tadi umpamanya kita nak dapat kerja umpamanya. Kita puji nak suruh dia ejah kita begian umpamanya. Tu semua dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyaklah sifat-sifat, maknanya antara perkara-perkara yang perlu kita jaga di dalam bab puji memuji ni. Manakala selamat daripada perkara-perkara yang disebutkan oleh ulama-ulama di dalam kitab-kitab tasawuf, maka bolehlah, barulah dibenarkan pada syaraknya untuk kita puji sesama kita tadi. Itu dalam bab pujian. Maka puji, alhamdulillah, kita kata alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala ni besar. Perkataan tadi tu besar. Dalam sembahyang kita sehari-harinya kita sebut 17 kali. 4 kali di Zuhur, 4 kali di Asar, 3 kali di Maghrib, 4 kali di Isyak, di Subuh 2 kali, jadi 17 kali kita sebut alhamdulillah. Kita duk puji Allah Subhanahu wa taala. Maka kena faham makna tadi tu. Makna tadi tu segala puji bagi Allah tu. Biar kita faham, barulah kita jelira kita baca tadi. 17 kali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Maka perkataan kalimah puji ni besar. Hikmahnya, maknanya semua nikmat ni datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Manakala nikmat ni, nikmat mata umpamanya, nikmat sihat tubuh badan kita, semua tu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita senantiasalah syukur dengan kata alhamdulillah. Kerana apa? Kerana semua nikmat tadi tu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah puji dengan kata alhamdulillah tu besar. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ma un'ama Allahu ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa kana allazi a'tahu afdala mimma akhadha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak memberilah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala atas hamba dia dengan mana makna nikmat, lalu berkatalah oleh hamba dia tadi tu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kepadanya dengan katanya alhamdulillah. Allah taala beri nikmat pada dia, dia kata alhamdulillah.
Maka dengan perkataan tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan perkataan alhamdulillah tu, maka lebih baik daripada apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Ucapan alhamdulillah tu lebih besar daripada nikmat yang Allah taala berikan kepada dia. Sebagaimana kata Al-Imamul Hasanul Basri, "Ma min ni'matin illa walhamdulillahi afdalu minha." Tidak ada satu nikmat pun melainkan ucapan alhamdulillah tersebut lebih besar daripada nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang tersebut. Kerana apa? Kerana nikmat yang Allah taala beri tadi itu sementara. Contoh, Allah taala beri kepada kita kekayaan. Ada dalam bank kita 500,000 sejuta duit kita. Dengan duit tadi tu kita dapat beli rumah umpamanya. Beli rumah besar. Maka kita beli rumah tadi tu, kita pun ucap alhamdulillah. Kerana ni nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai lagi manusia di luar sana yang tidak mendapat rumah. Ramai lagi orang yang merempak, maknanya tak duduk dalam rumah, tidur di kaki-kaki lima. Lalu Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita dapat rumah, dapat nikmat yang besar tu, dapat beli rumah, dapat sewa rumah dan sebagainya. Maka kita ucap nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita tu, alhamdulillah. Maka besar ucapan alhamdulillah lagi daripada nikmat rumah yang kita beli, takdirnya sejuta kita beli tadi. Besar nikmat alhamdulillah lagi. Kata alhamdulillah tu lebih besar daripada nikmat rumah sejuta tadi. Sebab apa? Rumah sejuta walaupun nilainya mahal dan sebagainya, tapi akan masa depannya pasti akan musnah, akan hancur, akan retak dan sebagainya. Tapi alhamdulillah pahala dia tu sampai akhirat, sampai bawa kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu besar ucapan alhamdulillah. Besar. Kerana apa? Kerana pemberian nikmat tadi tu sementara saja. Ad-dunya mata'. Dunia ni adalah jenis dia sementara. Nama dunia ni jenis dia nya peseng sementara. Tengok, kita beli kereta baru Honda Estima, umpama apa ni Toyota Estima Velfire, tak kira lah. Sementara saja sedap. Rasa sedap tadi naik tu sekejap saja. 3 bulan, 4 bulan, setahun paling lama. Lepas tu tak berasa sama. Sama dengan kancil berasa. Sama dengan Viva. Sama tarah. Kita sayang pada benda tu sekejap saja. Lepas tu kucing nak berok atas tu apa semua. Tak percaya dah. Sebab apa? Kerana nikmat dunia ni sementara saja. Tak sama dengan pahala tadi. Sehingga akhirat. Bawa masuk dalam syurga. Walaupun dunia tu jenis dia kesedapan sementara, kata Nabi SAW. Wa khairun mata'iha al-mar'atu salihah. Tapi dalam banyak-banyak nikmat dunia yang sementara tadi tu, yang sebaik-baiknya kata Nabi SAW ialah memiliki perempuan ataupun isteri yang salihah. Yang ni paling baik sekali. Yang ni paling dipuji di dalam banyak-banyak nikmat yang jenis dia sementara. Maka kita pilih. Maknanya nak jadikan isteri, cari yang solihah. Didik anak kita biar jadi perempuan yang solihah. Kerana apa? Kerana perempuan yang solihah inilah yang dipuji oleh Nabi SAW dengan katanya, wa khairun mata'iha al-mar'atu solihah. Isteri yang soleh, isteri yang berbakti pada suami dia, isteri yang dengar kata suami dia. Kerana apa? Kerana suami dia seolah-olahnya syurga bagi dia. Seolah-olahnya di tapak kaki suami itu ialah syurga bagi seseorang suami. Jannatuki wa naruk, kata Nabi SAW, suamimu tu
neraka bagi kamu ataupun syurga bagi kamu, maka hormati suami kita. Kita sedar kita ni permaisuri. Maka bila kita permaisuri, kita tak boleh nak lawan ingkar perintah raja. Suami tu raja. Bila raja, dia berhak nak buat apa sekalipun. Maknanya raja-raja ni pangkat dia tinggi. Permaisuri tu bawah sikit maknanya. Tapi kadang-kadang kita ni sayanglah. Akhir zaman ni ada juga maknanya yang raja nak tukar pangkat jadi permaisuri. Ambil kamu lah raja ni. Aku tak say. Aku nak jadi permaisuri, kata dia. Tu tukar pangkat. Takut bini dia. Nak minum air redik pun payah. Dengan kawan-kawan maknanya. Hanya celek mata kau semua isteri dia tadi masuk balik dalam rumah. Allahu Rabbi. Tu jangan. Dayus. Lelaki dayus di pintu syurga ada tertulis tak boleh masuk bagi lelaki yang dayus. Jaga. Suami isteri pula jaga tingkah laku kita dengan suami. Maknanya dia raja. Maknanya dia seolah-olahnya di tapak kaki dia nya syurga. Syurga kita, bakti kita kepada suami kita. Sebab itulah maknanya di perempuan ni, walaupun dia amat ibadat dia kurang, yang sunat-sunat, tapi Nabi SAW kata sekiranya bagi seseorang isteri tadi tu dia jaga amalan-amalan yang fardu, sembahyang fardu, puasa bulan Ramadan dan perkara-perkara yang wajib, maka dia taat kepada suami dia, maka dia boleh pilih mana-mana pintu syurga yang dia masuk. Mudah je bagi perempuan. Tapi bagi lelaki, maknanya bagi suami pula, walaupun dia kasih setara mana pun kepada isteri dia, yang paling nombor satunya ialah ibu dia. Bagi suami tadi tu pula, bagi seorang anak laki-laki tu pula, yang paling maknanya nombor satu sekali ialah ibu dia. Ibu dia tu syurga bagi dia ataupun neraka bagi dia. Tekek bagi seorang suami nak masuk syurga kalau ada kedua ibu bapa dia, mereka itulah tekek dia. Ataupun sekiranya ada salah seorang daripadanya, mereka itulah tekek bagi seorang suami ataupun anak lelaki ataupun anak perempuan yang tidak berkahwin lagi umpamanya. Itu ibu dia. Kedua ibu bapa dia tu tekek kepada syurga dia. Tiba-tiba tekek ada tangan kita, kita soyak dia, tak boleh masuk syurga. Kita soyak. Kita apa ni? Maknanya bahasa sini. Kita koyak. Soyak, koyak. Kita koyak dia. Maka tak dapat kita masuk syurga. Sebab itulah bakti kedua ibu bapa tu besar. Tengok firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, wa'budullah wala tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa'budullah, hendaklah kamu sembah Allah. Wala tusyriku bihi syai'an, jangan sesekali kamu menduakan Allah, jangan sesekali kamu mensyarikatkan Allah, jangan sesekali kamu syirik pada Allah. Lepas daripada ayat tauhid, Allah Ta'ala selangi dia dengan ayat bakti kepada kedua ibu bapa. Wabil walidaini ihsanan, dengan kedua ibu bapa kamu tu hendaklah kamu buat baik. Lepas ayat tauhid, Allah Ta'ala perintah supaya kita anak ni, sama ada anak lelaki ataupun anak perempuan yang belum lagi bersuami, kena berbakti dengan kedua ibu bapa kamu. Bakti. Apa beza? Allah Ta'ala tidak menggunakan wa ilal walidaini ihsanan. Tapi sebaliknya Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala berfirman wa bil walidaini ihsanan. Dengan kedua ibu bapa kamu hendaklah kamu buat baik. Allah Ta'ala tak kata wa ilal walidaini ihsanan. Kepada kedua ibu bapa kamu hendaklah kamu buat baik. Sebaliknya Nabi Allah Ta'ala kata dengan kedua ibu bapa kamu hendaklah kamu buat baik. Balil ilsaq, maknanya berdepek begitu. Ba. Dengan kedua ibu bapa kamu hendaklah kamu buat baik. Contoh, kita beli
buah apple, buah lima umpamanya, beli baju raya umpamanya, beli buah lah. Beli buah durian, musangking kita beli. Lalu tu kita kirimkan kepada seseorang yang berhampiran, maknanya nak lalu ke rumah kedua ibu bapa kita. Kita kirim pada dia. Muak balik lah pada kedua ibu bapa aku nak ada hijau ni. Ada outstation dan sebagainya, gaduh, ularak dan sebagainya. Muak balik. Aku beli kepada dia ni, aku kirim pada mu lah. Supaya mu sampaikan buah ni kepada kedua ibu bapa kamu. Panggil kita tu buat baik tu. Buat baik kepada ibu bapa kita. Tapi adakah masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala kata dengan kedua ibu bapa kamu hendaklah kamu buat baik? Tak masuk. Nak mengisyaratkan kepada kita payah buat bakti pada ibu bapa ni. Nak ceritanya bakti kepada ibu bapa ni terlalu besar sehingganya walaupun kita buat baik setara mana pun, sebaik-baik habis baik pun tak tercapai, maknanya tak terbalah jasa ibu bapa kepada kita. Sebab itulah Allah Ta'ala guna wabil walidaini ihsanan. Maknanya kita kena buat balik sendiri buah tadi. Ambil buah buat balik sendiri, bagi pada kedua ibu bapa kita. Adakah masuk wabil walidaini ihsanan? Tak masuk lagi tu. Kena ketuk pintu masuk, koyok pula. Kena belah pula pada kedua ibu bapa kita. Adakah masuk wabil walidaini ihsanan? Tak masuk lagi. Ambil buah tu cekar pula, koyok kulit, buai butir dan sebagainya, suap pada ibu bapa kita. Tak masuk lagi dalam wabil walidaini ihsanan. Maknanya benda tu tidak akan terbalah jasa kedua ibu bapa kita. Walaupun namanya wabil walidaini ihsanan. Tapi maknanya di wabil walidaini ihsanan di sebalik perkataan Allah Subhanahu wa taala tu nak menggambarkan kepada kita betapa besarnya jasa seorang ibu ataupun kedua ibu bapa terhadap anaknya. Walaupun sebaik-baik mana pun bakti seorang anak kepada kedua ibu bapa, masih lagi tidak memada, tak tercapai lagi. Besar. Sebaliknya sekiranya Allah Ta'ala menggunakan perkataan wa ilal walidaini ihsanan, maka sudah sepastinya sekiranya kita buat baik dengan qadar, kita beli baju raya, kita kirimkan kepada ibu kita, kepada seseorang buat balik, sudah bermada dah, sudah masuk di dalam kata wa ilal walidaini ihsanan. Tapi tidak, Allah Ta'ala tak guna wa ila, tapi Allah Ta'ala guna wa bil walidaini ihsanan. Besar. Itu kita seorang anak, sama ada anak lelaki ataupun anak perempuan. Kalau anak lelaki walaupun sudah berkahwin, kalau anak perempuan yang masih belum berkahwin, maka kena berbakti kita kepada ibu kita ataupun bapa kita ataupun kedua-duanya sekali. Kalau ada dua-dua lagi. Sebaliknya bagi seorang isteri, maka bakti dia kepada suami dia, bukan lagi kepada ibu bapa dia lagi dah. Walaupun begitu, maknanya kita suami tadi tu kena ada maknanya tolak ansur dan sebagainya. Dia nak balik di rumah mak dia dan sebagainya, kita izin. Kita sebagai maknanya suami yang baik dan sebagainya, maka kita kena ambil pertimbang semua tu. Jangan buat gagah kita ataupun buat raja kita dan sebagainya. Tak bolehlah begitu. Maknanya suami yang baik, dia mensukakan hati isteri dia. Jadi itu maknanya pilih, maknanya di awal lagi pilih perempuan yang solehah. Barulah kita tu tak sakit kepala. Maka nak jadi perempuan yang solehah, perempuan yang takut pada Allah Subhanahu wa taala, mesti kena ada ilmu. Tak lain tak bukan kena hadiri majlis ilmu, kena belajar, barulah mari perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada dah jalan lain untuk kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan jalan ilmu. Sebagaimana Allah Ta'ala firman di dalam Al-Quran, innama yaghshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu ialah ulama. Apa ulama? Orang yang ada ilmu. Nak beri isyarat kepada kita, tidak ada jalan lain dah untuk takut kepada Allah melainkan dengan jalan ilmu.
Sebab itulah Allah Ta'ala guna innama. Tu adatu hasrin. Apa adatu hasrin? Nak sepak perkara-perkara lain, maknanya jangan kita gambarkan ada lagi jalan lain untuk takut kepada Allah. Kerana itulah faedahnya digunakan innama. Contoh, kita kata innama Muhammadun mudarrisun. Sesungguhnya Muhammad itu guru. Bila kata sesungguhnya, tak faham dah di pemikiran kita ni ada lagi pekerjaan si Muhammad. Boleh jadi pada sebelah malam dia driver taksi, boleh jadi sebelah malam dia maknanya buka restoran dan sebagainya. Ada pekerjaan-pekerjaan lain selain daripada guru. Tak boleh dah kita nak gambari dalam pemikiran kita, dalam petaan pemikiran kita pekerjaan dia ada lagi selain daripada guru. Tak boleh dah. Kerana apa? Kerana faedah menggunakan sesungguhnya, innama. Sebaliknya, kalaulah seseorang tak diguna Muhammadun mudarrisun, Muhammad tu guru tanpa innama, tanpa sesungguhnya, maka barulah boleh datang di dalam pemikiran kita. Oh, boleh jadi maknanya sebelah malamnya dia buka restoran. Boleh jadi sebelah malamnya selepas selesai daripada jadi cikgu di sekolah, oh dia pakai buat Uber kereta tu, pakai apa namanya, jadi driver taksi, jadi tok mulu, jadi nazir, jadi pengerusi kampung dan sebagainya umpamanya. Tak boleh dah, tak boleh dah. Tak boleh dah. Maknanya sekiranya kalau diguna pakaikan perkataan innama. Sebab tu Allah Ta'ala guna dalam firman Allah Ta'ala tadi, innama yaghshallahu min ibadihil ulama. Maknanya untuk takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak ada jalan lain dah. Tak ada dah dengan jalan-jalan yang lain selain daripada dengan jalan ilmu. Maka nak dapat ilmu tadi tu, kena hadiri majlis ilmu. Tak dapat tidak dah. Mana mungkin nak dapat ilmu duduk rumah, duduk masuk dapat ilmu. Tak boleh. Mesti datang di majlis ilmu, maknanya barulah dapat ilmu pada adanya. Melainkan orang tu kekasih Allah, dapat ilmu laduni dan sebagainya, masya-Allah. Tu tak boleh jadi maknanya. Tapi pada ghalibnya, maknanya pada hukum adatnya, nak dapat ilmu tadi tu kena duduk di dalam majlis ilmu. Sebab tu besar majlis ilmu tadi tu, besar. Tu Nabi SAW kata, maknanya tadi syukur-syukur ni besar. Syukur-syukur ni besar. Besar tak besar, ucapan Alhamdulillah tu lebih besar daripada maknanya nikmat yang kita dapat tu. Dengan bahawasanya ucapan Alhamdulillah dapat ke syurga kita, dengan pahala yang ucapan Alhamdulillah tadi tu. Sebagaimana Nabi sebut, Alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan Alhamdulillah tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, memenuhi mizan kita di akhirat, memenuhi neraca kita. Sebut Alhamdulillah, berat neraca kita di akhirat. Manakala ditimpang akan jadi berat. Sebab apa? Ada ucapan Alhamdulillah. Besar ucapan tadi tu. Ucapan Alhamdulillah sepatah ya. 2 patah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat nikmat Alhamdulillah. Besar. Memenuhi mizan kita, memenuhi neraca kita di akhirat. Dia penuh neraca gak, dia berat baik kebajikan syurga lah. Berlaku keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, syurga jawab dia. Itu besar. Ucapan Alhamdulillah jangan kita tinggal. Amalkan di bibir mulut kita ni Alhamdulillah. Masuk dalam hati kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Satu hadis lagi yang Nabi kata, lau anna dunya kullaha bihazafiriha, lau anna dunya kullaha bihazafiriha, sekiranya adalah dunia tu, yang mana dunia tadi kesemuanya, isi-isi kemewahan yang ada di dalam dunia milik dia. Biyadihi rajulun min ummati, ada pada tangan daripada lelaki daripada kalangan umat aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemewahan dunia semua milik dia.
Semua isteri comel milik dia, kereta besar pun milik dia, rumah besar milik dia, kekayaan milik dia, kemuliaan pangkat milik dia. Oi, segala-gala milik dia seorang. Ada pada seorang laki-laki daripada kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa qala, lalu tu berkata lelaki yang memiliki semuanya, maknanya kemewahan dunia milik dia, dia kata alhamdulillah. Dia syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang Allah taala beri kepada dia, kemewahan dan sebagainya. Lakanat alhamdulillahi akbaru min zalik. Adalah ucapan alhamdulillah dua patah tadi tu dibandingkan dengan seluruh isi dunia ni milik dia saja, kemewahan dunia milik dia saja, tidak adalah bagi yang lain, hanya milik dia. Dengan perkataan alhamdulillah dua patah tadi itu lebih besar daripada nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikeluarkan daripada hadis Ibnu Asakir ataupun Imam Tirmizi pun ada maknanya. Itu besar. Besar maknanya perkataan alhamdulillah. Besar, sebab itulah maknanya dapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya di awal-awal kita dapat nikmat daripada Allah, mulakan nikmat tu dengan bismillah sebagaimana yang kemarin kita cerita. Dapat pula di diri kita tadi, mula tadi dengan bismillah. Bila dapat pula sudah tu, kata alhamdulillah. Besar. Besar dua-dua kalimah ni. Sebagaimana yang telah kita huraikan semalam dan hari ini ni. Jadi itulah alhamdulillah. Maka kerana apa maknanya pengarang kita Syekh Ahmad ni selepas daripada bismillahirrahmanirrahim, lalu tu dia ucap alhamdulillah. Kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, Nabi bersabda, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa abtar. Sebagaimana hadis malam, tiap-tiap pekerjaan, tiap-tiap amalan, tiap-tiap satu-satu perbuatan yang tidak dimulakan dengan alhamdulillah, maka perbuatan tadi itu tidak ada keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan hadis kemarin. Hadis kemarin, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta fahuwa abtar fahuwa ajsam. Siapa-siapa yang tidak memulakan pekerjaan tadi itu dengan perkataan bismillah, tak mula dengan bismillah, maka pekerjaan itu tak berkat. Hari ni pula kullu amrin zibalin, tiap-tiap pekerjaan yang tidak dimulakan dengan alhamdulillah pula, maka tidak ada berkat. Awal dulu tiap-tiap pekerjaan yang tak mula dengan bismillah. Kali ni pula tiap-tiap pekerjaan yang tidak dimulakan dengan alhamdulillah. Kedua-dua ni tidak ada berkat kalau tak mula dengan kedua-dua ni. Maka mula-mula di sini ni yang mana satu yang mula-mula sungguh. Kerana Nabi kata sama-sama permulaan. Maknanya alhamdulillah pun permulaan, bismillah pun permulaan. Tiap-tiap pekerjaan yang tidak dimula dengan bismillah tak berkat. Tiap-tiap pekerjaan yang tidak dimula dengan alhamdulillah tak berkat. Tak mula maknanya kena mula dua-dua. Bagaimana? Kita makhluk ni bismillah, alhamdulillah, nak sekali bagaimana? Nak sekali satu detik tu bismillah dengan alhamdulillah seretak, tak boleh. Bagaimana nak himpun hadis? Maka di sinilah ulama sebut, adapun maknanya hadis bismillahirrahmanirrahim ini tak dimulai, maknanya ialah ibda', maknanya permulaan yang hakiki. Pada hadis yang pertama, hadis bismillah tu adalah permulaan hakiki. Adapun hadis permulaan bagi alhamdulillah adalah permulaan idhafi. Apa permulaan hakiki? Apa permulaan idhafi? Maknanya begini. Umpamanya pagi tadi, petang tadi, maknanya kita ada majlis perkahwinan, kita buat kenduri, maknanya petang tadi di rumah kita. Contohnya tadi ada.
Maka kita tulis di surat tu, maknanya boleh mari di rumah kita, di rumah maknanya rumah tuan kenduri tadi tu pukul 12 baru boleh makan, maknanya baru dihidang makanan. Maka datanglah Ustaz Radi dengan motor dia, brum, mari. Dia orang mula-mula. Dia ada kerja ni. Dia nak pergi mengajar jauh lagi ni. Dia kena awal pukul 12. Syak dia mari. Marilah dia. Mari dia tu panggil apa? Dia tu orang panggil permulaan hakiki. Orang mula-mula tak ada dah orang awal daripada dia. 12 tepat, jarak panjang, sebelah 59, dia tu dia dah ada. Tu. Permulaan hakiki tak ada dah orang lain. Dia pala gula orang panggil. Orang mula-mula yang merasai gulai tersebut. Tu gori. Gori. Maka marilah orang yang kedua. Mari orang kedua pula, dia permulaan juga. Tapi permulaan idhafi. Dia awal nisbah orang lain. Nisbah Ustaz Radi tadi, dia nombor 2 dah. Tapi nisbah orang lain, Ustaz Zaki dan sebagainya, orang-orang lain pengurusi masjid dan sebagainya, dia awal dia panggil dia tu permulaan idhafi. Nisbah adu kepada orang lain. Adapun nisbah adu kepada orang yang awal tadi, dia nombor 2. Nisbah orang lain, dia awal. Begitulah Bismillahirrahmanirrahim, awal hakiki yang perlu kita mulakan. Adapun alhamdulillah, awal nisbah Bismillahirrahmanirrahim, maknanya dia nombor 2, nisbah tertibnya. Itulah dia panggil nisbah hakiki, nisbah idhafi. Ada bismillah, awal permulaan yang hakiki, adapun alhamdulillah permulaan yang idhafi. Itu sedikit sebanyak berkaitan dengan alhamdulillah. Maknanya malam ni sepatahlah malam ni. Semalam pun sepatah, malam ni pun sepatah. InsyaAllah lepas daripada raya lagi sepatah pula. Sepatah. Ada banyak dah lah. Tu dah lah bismillah dengan alhamdulillah lah, maknanya banyak sikit. Lepas daripada ni insya-Allah lah, maknanya insya-Allah mudah-mudahan kita diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Insya-Allah kita sambung lain kali pula. Ada sikit lagi. Baru ingat. Ada di tepi tu, di tepi maknanya kalau kitab Jawi di tepi, kalau kitab Rumi boleh jadi bawah dia. Bawah ke? Ada di bawah faedah. Ada ke? Di bawah kalau kitab Rumi. Faidatun. Ini yang semalam ni sepatutnya tak ingat. Faidatun, hazihi faedah, maknanya ini suatu faedah yang sangat besar. Faidatun, menakal setengah mereka itu ulama. Maknanya menakal, mengambil perkataan ataupun pindah daripada kitab lain, ambil buat masuk dalam kitab ni, itu panggil menakal. Faidatun, ini suatu faedah yang sangat besar kepada kita. Menakal setengah mereka itu ulama, ambil daripada kitab lain buat masuk dalam kitab ni. Ulama tu bahawasanya barang siapa, siapa-siapa daripada kalangan kita, tak kira sama ada laki-laki ataupun perempuan, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia baca tu berapa kali? 41 kali. Dia baca 41 kali. Lepas dia baca 41 kali, kemudian dihadiahi akan bismillah tu. Dia menghadiahkan bismillah tu. Dihadiahi kitab kita ni. Tapi kitab asalnya dia menghadiah yang asalnya. Kemudian menghadiah akan bismillah yang dia baca 41 kali sebanyak tu. Dia hadiahkan kepada empunya tubuh kitab kita ni yang asalnya naubah. Yang empunya naubah. Apa empunya naubah? Yakni malaikat-malaikat yang jaga huruf-huruf tu. Yang jaga huruf ba, yang jaga huruf sin, yang jaga huruf mim, yang jaga huruf alif. Dia ada khadam-khadam malaikat yang tolong jaga tu. Bukan syirik dak ni. Maknanya dia hadiahkan 41 kali tu kepada empunya huruf tadi tu. Dan berkata ia barang siapa ia seorang, hei ahli naubah,
Hei malaikat yang menjaga huruf-huruf pada bismillahirrahmanirrahim ni, dia kata dia niat dalam hatinya apabila dia sedekahkan bismillahirrahmanirrahim pada malaikat yang duk jaga tu, bahawa aku di dalam pemeliharaan kamu malaikat. Malaikat yakni dengan izin Allah. Tambah situ dengan izin Allah. Kita tak boleh lari dengan izin Allah Subhanahu wa taala. La tataharrakun zarratun illa biiznillah, maknanya nescaya sentosa ia seseorang yang membaca tu, dia maknanya sentosa daripada tiap-tiap merbahaya dan terpelihara daripada segala bala. Siapa-siapa maknanya yang baca bismillahirrahmanirrahim sebanyak berapa? 41 kali. Dia baca, maka Allah Taala jaga dia daripada bara bahaya dan terpelihara daripada segala bala pada hari tersebut. Ini maknanya faedah sajalah sebagai kita buat amal daripada bismillahirrahmanirrahim. Dan daripada Syekh Muhammad Tahir, ni ulama dalam bab percaraan berkaitan dengan khasiat ni lah, perubatan ni. Syekh Muhammad Tahir Sumbul, dia kata bagi menunaikan sebesar-besar hajat, kalaulah kita ada hajat besar tapi bukan hajat remeh temeh dak, nak kereta pembaca hak ni bukan dia, yang besar-besar. Manakala seseorang tu nak menunaikan sebesar-besar hajat, bahawa dibacakan 786 kali. Baca 786 kali. 786 kali. Ni ambil daripada abjad bismillah. Bismillah tu kalau kita belajar dalam ilmu, maknanya ilmu percaraan berkaitan dengan, kita panggil perbomahan lah, berkaitan dengan perubatan ni. Ba tu dia ada markah dia, umpamanya 10. Sin tu dia ada markah dia, mim tu dia ada markah dia, alif tu dia ada markah dia. Kalau kita tengok rujuk pada kitab-kitab perbomahan, kitab-kitab perubatan ni, dia ada markah dia. Maka bismillahirrahmanirrahim semua sekali campur 786 markah dia semua sekali, mula daripada ba sampai alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim, mim pada ar-rahim tu campur semua, jumlah dia 786 kali. Sebab itulah baca 786 kali nak ambil berkat daripada tadi markah pada bismillahirrahmanirrahim tu. Dia baca akan doa basmalah ini, bukan baca bismillahirrahmanirrahim 786, baca doa bagi basmalah. Apa doa dia nya? Iaitu doa dia tu, Allahumma antalaha walau azumat farrijha bifadlin bismillahirrahmanirrahim. Baca 786 kali. Allahumma antalaha walau azumat farrijha bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antalaha walau azumat farrijha bifadli bismillahirrahmanirrahim. Baca 786 kali. Apa maksud doa tadi tu? Hei Tuhan, maknanya engkaulah baginya segala hajat. Maknanya tidak ada orang yang boleh menunaikan hajat melainkan engkau wahai Allah Subhanahu wa taala. Maka farrijha, sebesar mana pun hajat yang kami nak ni, tapi bagimu kecil jah wahai Tuhanku. Bagimu tu mudah jah nak memperluluskan hajat yang aku nak ni, walaupun besar hajat aku. Maka berikanlah keluasan kepada aku ni dengan kelebihan yang ada pada bismillahirrahmanirrahim. Itu maksud daripada doa Allahumma antalaha walau azumat farrijha bifadlin bismillahirrahmanirrahim. Baca 786 kali. Untuk apa? Menunaikan hajat-hajat yang besar-besar sekira kita ada hajat-hajat besar, baca hak ni. Maknanya ni bom kita lah. Maknanya kalau nisbah cerita Dragon Ball, Abu Gig lah maknanya. Tu super saya tu. Jadi nak guna tu jangan kepada benda remeh-remeh lah, maknanya kena benda besar-besar. Gitu. Walau bukan walau azumat walau azumat farrijha bifadlin bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa